إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya. Allah Azza wa Jalla telah memilih kita untuk duduk dalam majlis ta'lim di waktu yang paling afdal, waktu duha. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gunakan masa saya dan antum semua untuk diberi ganjaran pahala yang besar di setiap masa yang kita gunakan untuk duduk di majlis taklim ni antum. Hari ini antum kita akan sambung kitab kita Jalan Menuju Hidayah. Jalan Menuju Hidayah. Nanti kita akan masuk kepada 5 perkara sebab untuk mendapat hidayah. Nanti kita akan masuk antum. Ada 5 perkara yang kalau kita usaha ke arah tu, maka dia menjadi sebab untuk kita mendapat hidayah Allah Ta'ala. Dan kita dah bagi penjelasan dah tentang apa itu hidayah umum, apa itu hidayah penjelasan. Dan kita juga telah bagi tahu apa itu hidayah taufik antum. Baik. Sebelum tu antum kita masuk sikit mukadimah antum. Kita dah sampai kepada perkara 11. Perkara yang akhir antum tentang apa? Ubat bagi penyakit hati. Kita dah cakap tentang 11 perkara. Yang kalau hati kita sakit, kita kena jaga benda ni. Bila kita jaga benda ni antum, maka hati kita akan menjadi elok semula antum. Kita ulang sikit antum sebelum kita masuk perkara yang 11. Yang pertama, apa dia? Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Itu perkara yang pertama. Kalau mana-mana orang yang hati dia sakit. Kenapa sakit? Sebab satu, dia tidak mentauhidkan Allah dan dia melakukan syirik. Maka hati dia jadi sakit antum. Yang kedua, hati orang boleh jadi sakit. Hati manusia ni boleh jadi sakit, tak sihat. Apabila apabila perkara kedua ni tak ada. Dia tidak menuntut ilmu syari'i dan mengamalkannya serta menerima kebenaran. Hati orang yang sakit ni, satu, dia tak mau belajar. Dua, bila orang kata kat dia tak mau menerima kebenaran. Maka hati dia sakit antum. Yang ketiga, obat bagi hati yang sakit apa? Menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ini perkara yang banyak manusia lakukan, menyebabkan hati mereka menjadi sakit antum. Yang keenam apa antum? Yang keempat antum keenam lah. Yang keempat, berzikir dan istighfar. Orang yang banyak berzikir dan istighfar, hati dia akan menjadi sihat antum. Hati dia akan mudah untuk mendapat petunjuk dan hidayah antum. Yang kelima apa antum? Membaca Al-Quran setiap hari. Antum tengok. Orang yang tak baca Quran antum, hati dia boleh sakit. Hati dia jadi tak sihat. Mungkin dia tak sedar antum kata hati dia sakit. Pasal dia punya kesihatan sihat. Mungkin dia tak rasa kata hati dia sakit. Dia boleh makan elok, kencing elok, tidur lena. Jadi dia tak nampak kata hati dia sakit. Jadi orang yang mana hati dia sakit, di antara punca dia tak baca Quran antum. Cuba bayang. Orang yang boleh baca Quran tapi tak baca Quran setiap hari pun, hati dia boleh jadi sakit. Tambah orang tak boleh tahu baca Quran. Macam mana kehidupan dia antum? Bagaimana dia nak merawat jiwa dia? Susah lah antum. Jadi yang keenam antum selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh antum, dia kena sentiasa berbuat baik kepada manusia. Kalau dia satu orang yang selalu bagi masalah pada manusia, bermakna hati dia tu sakit antum. Hati dia sakit antum. Dia kalau tak kata kat orang, tak bagi orang sakit hati, dia tak boleh hidup antum.
Macam mana tak sempurna kehidupan dia hari itu. Mana hati dia sakit antum. Yang ke-8, dia kena berusaha untuk membuang berbagai kotoran hati dia. Riya, ujub, suma'ah, riba, hasad, dengki, dendam. Yang ni semua dia kena buang tu. Baru hati dia dikira hati yang sihat. Yang hati dia tu bila kembali kepada Allah, dia ada tempat di sisi Allah. Tengok. Yang ke-8, dia kena menyibukkan diri dengan hal-hal yang boleh memberi manfaat kepada dia dunia dan akhirat. Jangan duk sibuk dengan benda-benda tak bagi manfaat. Jangan duk sibuk dengan benda tu. Tambah-tambah nak undi ni antum, orang duk sibuk antum. Orang duk share macam-macam. Alah, dia ni tak boleh bangga dia ni siapa, apa dia duk buat. Ni semua tak ada manfaat untuk dunia dan akhirat antum. Bepi kat orang lain. Kita yang duk mengaji sunnah ni antum, kita jangan duk share benda-benda ni semua. Benda ni tak bagi manfaat apa pun kat kita, benda ni akan bagi hati kita sakit. Kita cakap pasal Quran dan sunnah ya antum. Kita tak perlu nak forward mesej-mesej yang datang daripada kawan-kawan kita antum. Yang mana yang mengkritik pemimpin ni, mengkritik pemimpin tu. Ini bukan kerja kita antum. Kita buat benda yang bermanfaat antum. Kita sebarkan sunnah. Kita hantar semua sunnah antum. Kita tak payah duk fikir benda-benda tak bermanfaat pada dunia dan akhirat kita antum. Yang ke-10 pada antum, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Itu. Dan yang akhirnya antum, apa dia antum, setelah semua benda tu kita dah buat antum, yang akhir sekali, mesti banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi penulis kitab kita, Al-Fadhil, Ustaz Abdul Qadir Jawas, Hafizullah. Dia kata, seorang Muslim yang ingin supaya hatinya bersih. Kalau orang yang ingin hati dia bersih lah. Harus banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar dikunai hati yang sihat dan hati yang selamat. Dia kena minta Allah Ta'ala bagi kita hati apa? Hati yang sihat. Bukan setakat zahir yang sihat. Bukan setakat apa kita punya anggota badan semua sihat. Tak. Tapi hati juga kena sihat. Ada orang tu, dia punya zahir ni sihat. Tapi batin dia sakit. Hati dia sakit. Tengok. Dan kita kena ada hati yang selamat. Sebab Allah dah beritahu banyak kali dah. La tanfa'ul malun wala banun ila man atallah bi qalbi salim. Salim tu selamat. Tengok. Hati yang menyerah diri pada Tuhan. Hati yang tunduk pada perintah Tuhan. Tengok. Dan juga kita kena minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang bersih dan hati yang bertakwa kepada Allah. 4 perkara antum kita kena minta. Satu, hati yang sihat. Yang tak mau hati yang sakit. Yang sakit ni tak boleh masuk petunjuk. Petunjuk masuk pun sat dia akan keluar balik. Tak ada kesan apa. Kedua, hati yang selamat. Hati yang menyerah diri tunduk pada Allah. Ketiga, hati yang mana? Hati yang bersih. Tak ada sangka buruk dengan Tuhan. Ini hati yang bersih. Tak ada sangka buruk dengan Tuhan. Setiap tu, apa benda yang Allah bagi kat kita tu, mestilah benda tu baik. Walaupun kita nampak buruk. Ini hati yang mana? Ini hati yang bersih. Inilah dosa yang besar sekali antum. Dosa paling besar bila sangka buruk dengan Tuhan. Tak mahu. Yang keempat apa? Hati yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi ajak doa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah bagi pada aku hati yang bertakwa. Ya. Wa zakkiha, bersihkan dia. Anta khairan man zakkiha. Tak ada yang dapat bersihkan hatiku melainkan engkau ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah Allah pemilik hatiku. Engkau lah pengurus hati tu. Tengok, minta. Kita kena minta kat Tuhan. So Allah Ta'ala bagi kita hati ni. Nabi ajak doa tu yang sangat menarik. Kita kena hafal pula antum doa ni. Itu masalah dia. Kita banyak benda kita duk sibuk doa-doa daripada Nabi, kita tak ada nafas. Jadi bila hati kita sakit, kita nak salah siapa? Kita salah diri sendiri lah antum. Tengok. Antum tengok, Nabi SAW ajak kita satu doa. Satu doa. Yang kita kena hafal antum doa ni. Apa dia? Allahumma inni as'alukal huda. Tengok. Ya Allah. Sesungguhnya aku. Inni as'aluka, memohon, meminta, merayu kepada engkau ya Allah. Apa dia? Al-huda, pertunjuk ya Allah.
Tengok. Lagi apa? Wattaqa. Ketakwaan. Hati aku ni adalah hati yang kena ada takwa, ya Allah. Lagi apa dah? Wal afaf. Wal ghina. Makna dia hati yang bukan setakat dapat petunjuk, takwa, tapi terpelihara. Dan dia juga merasa cukup. Tengok, puas. Merasa puas ni luas lah antum. Merasa puas cukup dengan pemberian Tuhan. Daripada segi rezeki, anak-anak. Cukup. Juga daripada segi apa? Daripada segi puas dengan sunnah. Merasa cukup dengan sunnah. Tak mau dah bid'ah-bid'ah ni. Tak mau, tak suka tu. Tengok, rasa cukup dengan sunnah. Siapa yang merasa tak cukup dengan sunnah, apa benda boleh bagi dia cukup lagi antum? Tak. Cukup dengan sunnah. Cukup dengan apa yang Allah bagi, cukup. Hadis tu hadis yang sahih wa Imam Muslim antum. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian antum tengok hadis yang kedua. Hadis ini juga hadis yang sahih. Hadis ini daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Dia kata, tengok Nabi ajak doa. Nabi kata apa? Ya muqallibul qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang berbolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Sabit. Tetapkan. Teguhkan. Istiqamahkan. Apa dia? Qalbi. Hati aku. Ke mana? Ala dinik. Kepada agamamu, ya Allah. Isteri Nabi pun baca doa ni antum. Kan kita bukan kerabat Nabi, bukan keluarga Nabi, kita cuma sahabat, saudara Nabi. Takkan kita tak menghafal doa-doa macam ni antum. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Semua hati. Sampai Allah Ta'ala sebut hati manusia berada dalam dua jari Tuhan. Berkali. Tetapkan hatiku sabik qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Jangan ke atas benda lain, ke atas agamamu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, carilah hatimu di 3 tempat. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita punya hati tak ada kat 3 tempat ni, bermakna kita tak ada hati. Dahsyat antum bahasa Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim nak tahu kita ni ada hati yang bertakwa ke, tak ada hati yang bertakwa ke, cari dia di 3 tempat. Kalau hati kita tak boleh condong, tak boleh cenderung, tak boleh suka kepada benda ni, 3 tempat ni, kita jangan sembang lah kata kita ni punya hati yang takwa. Ibnu Qayyim kata apa? Kita tak ada hati tu. Oh, dahsyat antum. Yang pertama, Ibnu Qayyim kata apa? Ketika mendengar Al-Quran. Tengok. Orang yang suka mendengar Al-Quran dan dia merasa tenang, merasa gembira, merasa bahagia dengan ayat-ayat Quran, maka ketahuilah bahawa dia mempunyai hati yang hidup. Hati yang sihat. Sebab apa tu? Sebab Allah sebut di dalam surah ni apa? Kita dah lepas lah tu, kita dah baca dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Bukan, tak faham tu. Di dalam surah Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra 82. Tengok. Saya ulang. Sebab, kenapa Ibn Qayyim kata, hati kita hidup, boleh jadi sihat, bersih, bila kita dengar Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 82, wa yunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran. Kenapa? Apa fungsi dia? Dia adalah sesuatu. Ma huwa. Dia tu apa dia? Dia tu Quran. Apa sifat Quran? Sifa'u. Dia membawa sifat. Ubat. Warahmah. Dan dia menjadi rahmat.
Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Tengok. Orang Islam, kalau dia tak dengar Quran, dia tak rasa apa, dia tak rasa Quran itu sebagai sifat, sebagai penenang, maka kata Ibn Qayyim, ketahuilah ketika itu hati dia sakit. Ibn Qayyim guna kata tak ada hati. Ibn Qayyim kata tak ada hati, sakit hati dia tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus 57. Tengok. Itu Ibn Qayyim kata, kalau kita nak tahu hati kita ni sihat tak sihat, cari di 3 tempat. Pertama, bila dibaca Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus 57, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'idhah min rabbikum. Telah datanglah kepadamu mau'idhah, pelajaran. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran ni datang untuk memberi pelajaran, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, menjadi penjelasan. Satu. Yang kedua, wasifa'u lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Tengok. Sudur, bukan sadrun. Dia sudur, jamak. Quran kata apa? Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, ampun ni semua ada penyakit. Dan penyakit tu tak mestinya duduk di zahir. Penyakit yang paling teruk yang ada pada manusia ni, apa dia? Penyakit yang ada dalam hati. Fi sudur, dalam dada. Sebab tu Allah Ta'ala, antara sifat Quran ni, tujuan Quran ni diturunkan untuk, apa dia? Untuk mengubat, menjadi penyembuh. Wasifat, ubat bagi hati-hati yang sakit. Wahudan, dan dia menjadi apa? Petunjuk. Warahmah, dia menjadi rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tengok tu. Jadi Ibn Qayyim kata, kita kena cari hati kita ni ketika dengar Quran. Apa Quran tu bagi dekat kita? Apa manfaat Quran tu ke atas kita? Yang kita kata kita ni orang beriman. Apa manfaat yang kita dapat? Tu. Yang kedua, kata Ibn Qayyim, carilah hati kita di mana? Di majlis-majlis zikir. Nah, ni majlis-majlis yang disebutkan nama Allah dan diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta hukum-hukumnya. Majlis ilmu tu. Kalau kita punya hati yang tak suka pada majlis ilmu, kita punya hati yang tak ada masa untuk majlis ilmu, maka ketahuilah, kata Ibn Qayyim, sesungguhnya kita tidak ada hati. Walaupun memang antum tak ada hati ni, jantung ni matilah antum. Tapi bermakna Ibn Qayyim kata, hati kita ni telah berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Quran pun tak pernah dengar. Tak ada masa nak dengar Quran. Lepas tu tak mau datang majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis zikir. Mengaji tentang Quran, mengaji tentang sunnah, mengaji tentang hukum hakam yang Allah Ta'ala turun. Semua tak ada. Maka ketahuilah, hati dia sakit. Alhamdulillah antum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan perkataan yang kedua ni, tempat yang kedua ni, majlis-majlis zikir ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa kita datang untuk, ini satu rahmat yang besar, supaya Allah Ta'ala nak bersihkan kita punya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati, melalui majlis-majlis zikir macam ni antum. Melalui ayat-ayat Quran yang saya baca tadi antum, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada kita hati yang sihat. Ni satu anugerah yang besar antum. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 37. Tengok. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikannya. Tengok. Sesungguhnya li zikra.
Sesungguhnya pada Quran, dipanggil zikro juga, terdapat. Pasti Allah Ta'ala kata. Pasti. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada peringatan Al-Quran itu, pasti dapat memberi bekas, dapat memberi peringatan, liman kana khalbun aw alqa, bagi orang yang mempunyai hati. Tengok. Sebab tu kita kata apa? Al-Quran, majlis zikir, dapat memberi sesuatu kepada hati-hati yang sakit. Pasti Quran kata. Kita banyak baca Quran, kita banyak duduk majlis ilmu, kita banyak dengar Quran, dia akan memberi kesan pada hati kita antum. Hati kita akan menjadi hati yang makin lama makin bersih. Hati kita akan menjadi makin lama makin selamat. Makin lama makin sihat antum. Dan hati kita juga akan menjadi hati yang makin lama akan jadi hati yang macam mana? Hati yang bertakwa antum. Tengok. Itu waktu yang kedua. Kita kena cari hati kita di situ. Kalau tak ada, bermakna hati kita ni ada masalah. Yang ketiga, Ibn Qayyim kata, di waktu engkau bersendiri, di waktu munajat kepada Allah. Kita kena ada masa untuk kita bermunajat kepada Allah. Waktu yang kita katalah kita sibuk pagi cari nafkah, petang cari nafkah. Malam kita mesti ada masa untuk bermunajat pada Tuhan. Untuk mengadu nasib kita kepada Tuhan. Untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar hadis, untuk mendengar hukum-hukum tentang ajaran Islam. Kita kena ada masa untuk. Tapi kalau benda ni pun kita tak ada, maka ketahuilah, kata Ibn Qayyim, kita kena tahu bahawa sesungguhnya kita tidak mempunyai hati. Sebab itulah Ibn Qayyim kata, kita kena minta, kena doa ke Allah supaya bagi hati yang macam ni. Hati yang suka dengan Quran, hati yang suka pada majlis ilmu, hati yang ada masa untuk bicara dengan Tuhan. Di waktu mana? Di waktu malam ke? Di waktu kita sunyi diri dengan Tuhan ke? Kita kena cari waktu untuk munajat dengan Tuhan. Dan kata penulis kitab, Al-Fadhil, Ustaz Abdul Qadir Jawas, dia kata perlu diperhatikan oleh setiap Muslim dan Muslimah bahawa dibahaskan tentang tazkiyatun nufus, tentang perbersihan hati ni untuk apa? Kenapa kita duk baca benda ni? Ubat bagi hati yang sakit, tanda hati yang sakit, tanda hati yang sihat tu kenapa? Untuk apa? Dia kata Muslim ataupun Muslimah, laki-laki dan wanita, dia kena faham agar kita mesti selalu bermuhasabah diri kita. Bermuhasabah diri kita supaya hati kita akan menjadi lebih sihat. Hati kita akan menjadi lebih sihat. Ni hati kita ni, kita kata Alhamdulillah, kita suka pada majlis taklim, kita suka dengan Quran dan hadis. Maknanya hati kita sihat dah. Tapi kita kena muhasabah lagi dan lagi dan lagi. Sebab hati kita bertambah sihat, bertambah selamat. Bertambah selamat, bertambah menjadi hati yang bertakwa. Tengok. Sebab tu dia bawa satu ayat Quran antum dalam surah An-Nisa ayat 49. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yakni Yahudi dan Nasrani yang menganggap dirinya suci? Tengok. Dia menganggap diri dia suci. Tengok. Tapi Allah Ta'ala kata, tak. Sebenarnya Allah lah menyucikan siapa yang dia kendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Tengok. Sebab tu kita kata pada perkataan ni, apa dia? Balillahu yuzakki man yasha'. Bahkan Allah yang menyucikan hati siapa yang dia suka. Itu sebab tu dia kata kita kena berdoa kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut balillahu yuzakki man yasha'. Sebab Allah lah sebenarnya menyucikan siapa yang dia kendaki. Jadi antum kita kena hati yang selamat, nak hati yang bersih, nak hati yang bertakwa. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala tu. Tengok. Sebab apa? Tidak ada yang dapat membersihkan hati kita kecuali Allah Ta'ala. Itu adalah perkara yang ke-11 antum
yang kita kena faham, kita kena tahu antum. Kalau hati kita tak ada dalam 3 tempat ni, ataupun hati keluarga kita, anak kita, isteri kita, kan? Di bawah tanggungan kita ni, kalau tak ada hati ni, tak ada masa untuk dengar Quran, tak ada masa untuk duduk majlis zikir, tak ada masa. Maka kita kena tahu apa dah? Yang ketiga, kalau dia tak ada masa untuk munajat pada Tuhan, bermakna hati dia itu hati yang sakit. Anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke antum, pastikan 3 benda ni tak ada kat dia. Tak ada kat mereka. Apa dia? Tak suka dengan Quran. Tak ada masa untuk dengar Quran. Tak ada masa nak mengaji ilmu. Dan tak ada masa untuk munajat kepada Tuhan. Ini 3 benda yang menyebabkan Ibn Qayyim berani kata apa? Sesungguhnya, bila 3 benda ni tak ada, bermakna hati kita adalah hati yang sakit. Seolah-olah kita tidak ada hati antum. Baik antum, sekarang kita masuk pada kitab-kitab antum. Apa dia? Jalan-jalan menuju hidayah. Sekarang kita akan masuk apa dia tentang sebab-sebab hidayah. Sebab-sebab untuk kita mendapat hidayah. Bismillah. Kurang-kurang ada 5 sebab. Sebab yang terbesar ialah kita mengenal Allah Ta'ala. Ya. Kenapa kita mendapat hidayat taufik? Kita dapat mengamalkan semua perintah Allah. Sebab yang terbesar adalah mengenal Allah. Tengok. Sebab tu, kata para ulama kita, barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata tidak ada sekutu baginya, bermakna dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala bagi ada hidayah taufik sebab dia kenal Tuhan. Dia tahu, dia mengaji, dia belajar. Dia kenal apa dia? Tauhid rububiyah. Dia tahu apa itu tauhid uluhiyah. Dia tahu apa itu tauhid asma' wa sifat. Maka Allah Ta'ala telah menunjukkan dia jalan yang lurus. Yang kedua, itu sebab yang pertama dan sebab yang paling besar antum. Sebab yang paling besar satu orang tu dapat hidayah taufik ni adalah sebab dia kenal Allah. Dia kenal Allah, dia kenal Tuhan dia, dia kenal Rabb dia antum. Yang kedua, secara ringkas, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kenal saja antum. Kadang-kadang dia kenal Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Cuba kita tengok ayat ni. Ayat apa? Ayat surah At-Taghabun ayat 11. Tadi, dia kenal Tuhan. Kedua, dia beriman dengan Tuhan. Itu sebab hidayah. Allah Ta'ala kata, wa man yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah. Yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tengok dahsyat ayat ni tu. Yahdi bermakna hidayah. Siapa yang bukan sekadar kenal Allah, dia beriman kepada Allah, maka yahdi qalbah. Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Siapa yang akan beri petunjuk tu? Allah. Sebab dia kenal dan dia beriman. Tengok. Kata penulis kitab kita, cuba kita renung ayat ni. Dan dia kata mungkin kita dah baca surah Taghabun ni tak tahu berapa kali. Sejak daripada kita bulan Ramadan kita duk khatam Quran ni.
Dan ada orang yang khatam seminggu sekali, mesti sampai pada surah Taghabun ayat 11 ni. Dia kata mungkin kita dah baca berkali-kali dah, mungkin. Tapi cuba kita tengok, kita cuba tadabbur sikit ayat dia. Dia kata seandainya hati kita telah diberi hidayah, nescaya dia telah bersujud di hadapan Rabb. Tidak beranjak dari sudut tersebut hingga mendapatkan kenikmatan dengan memandang wajah Rabb-nya di surga. Berapa ramai orang hari ni yang kata mereka kenal Allah, tapi mereka tak pernah letak dari mereka ke lantai. Mereka mengaku mereka kenal Allah. Mereka mengaku apa dia Allah yang beri rezeki pada mereka. Mereka tahu. Biar mereka sakit, mereka minta kat siapa untuk sembuh. Dia berdoa kat siapa, mereka tahu. Tetapi mereka tidak beriman dengan Tuhan. Terutamanya kaum musyrikin lah. Ayat ni turun tentang kaum musyrikin lah antum. Kaum musyrikin lah antum. Dia buat syirik pada Allah. Tengok. Dia kata, demi Allah, seandainya hati merasakan manisnya iman, nescaya dia tidak akan meninggalkan pintu ini selamanya. Pintu apa? Pintu beribadah kepada Tuhan. Sampai mana? Sampai dia dapat masuk syurga. Itu dia. Makna dia satu orang yang kenal Allah dan dia beriman dengan Tuhan. Dia tak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang kita kata tak tahu datang daripada mana. Ajaran-ajaran yang mana yang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan diri sendiri dan juga faham melalui faham sendiri. Contoh, selalu saya bagi contoh surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salah tanha anil fasya'i wal munkar. Ini antara kita kata apa? Ajaran-ajaran yang tidak berasas, yang menggunakan Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Dia mengajak manusia meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dia mengaku dia kenal Tuhan. Dia membaca ayat Quran. Tetapi dia menafsirkan Al-Quran itu dengan hawa nafsu dia. Surah Al-Ankabut 45 tu kata, Inna salah tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah daripada benda fasyak dan munkar. Ya. Quran kata dengan kita sembahyang, dia dapat cegah kita daripada buat benda fasyak dan munkar. Sekarang dia kata, saya tak pernah buat benda fasyak, saya tak pernah buat benda munkar. Kenapa saya perlu solat? Anda tengok. Anda tengok. Dia guna Al-Quran. Dan dia tanya soalan lagi tu. Anda tengok. Dan dia kata, dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala ada sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Yang Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Kecuali orang yang syirik. Betul? Kita selalu dengar ayat tu. Bila kita belajar tauhid, kita akan dengar ayat tu. Mesti kita dengar. Apa dia? Sesungguhnya Allah, Inna Allah ya'afiru zunuba. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Kecuali orang yang syirik. Dia tanya soalan. Sekarang, tak semayang dengan tak puasa bulan Ramadan, syirik atau dosa besar? Soalan dah. Saya ulang. Allah Ta'ala kata, Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Sekarang, tak semayang, tak puasa, syirik atau dosa besar? Antum jawab. Antum kata syirik tak? Kita kata bukan syirik. Kita kata itu dosa besar. Ayat tu kata apa? Allah Ta'ala ampun semua dosa. Apa hukum tolak satu ayat Quran? Satu huruf. Bukan ayat, satu huruf. Apa hukum dah? Sekarang antum menolak semua ayat.
Satu ayat Quran antum tolak. Oh, yang tu. Antum tengok bagaimana digunakan ayat Quran untuk mengelirukan masyarakat. Dan berapa ramai masyarakat yang terkeliru dengan benda ni. Wa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan penulis kita kata, kalau kita ni kenal Allah dan beriman dengan Allah, kita akan beribadah kepada Allah sampai kita dapat lihat wajah dia. Di mana? Di syurga. Anda tengok. Kita tidak akan meninggalkan ibadah. Dia salah faham dengan ayat Quran. Dia menafsirkan Al-Quran dengan dia punya fikiran. Dengan dia punya fikiran. Macam tu juga antum. Dia kata apa antum? Allah Ta'ala kata, A'budullah. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Surah Al-Hijr ayat akhir. Antum buka Quran surah Al-Hijr ayat akhir. Antum tengok. Ayat tu kata. Allah Ta'ala kata, A'budullah. Sembahlah Allah hatta. Sehingga datang kepada kamu al-yakin. Keyakinan. Sekarang, saya telah yakin bahawa Allah yang menghidupkan saya, Allah yang mematikan saya, Allah yang beri rezeki kepada saya, dan semua ni Allah Ta'ala yang punya. Jadi kenapa saya nak sembah dia lagi? Sedangkan ayat tu kata, surah Al-Hijr ayat akhir tu kata apa? Sembahlah Allah sampai meyakin. Anda tengok, dia menggunakan ayat Quran untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Sedangkan dan surah Al-Hakumut Takasur telah menjelaskan tentang makna yakin yang ada dalam surah Al-Hijr. Tengok. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarahunna al-jahim. Summa latarahunnaha aynal yaqin. Summa latus'alun yawma izin anin na'im. Tengok. Surah Al-Takasur telah menafsirkan surah Al-Hijr. Tengok. Latarahun al-jahim. Mereka akan dapat melihat apa dia? Al-jahim. Neraka jahim. Summa latarahunnaha aynal yaqin. Kemudian mereka akan dapat melihat dengan penuh yakin. Bila yang kita boleh dapat lihat neraka ni? Masa hidup dalam dunia ke? Bermakna setelah mati. Jadi bermakna yakin yang ada dalam surah Al-Hijr itu ditafsirkan apa oleh surah Al-Hakumut Takasur. At-Takasur bermakna apa? Kita kena beribadah pada Tuhan sampai mati. Ya, benarlah apa yang penulis kitab kita kata. Apa dia? Penulis kitab kita kata, orang yang kenal Allah dan beriman dengan Allah, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah sampai dia dapat lihat wajah Tuhan dia di syurga. Makna dia kena beribadah sampai mati. Antum tengok, ini ada beberapa contoh yang saya bagi pada antum supaya antum faham. Ada di kalangan masyarakat kita hari ini antum yang menggunakan ayat Quran untuk menyesatkan manusia antum. Dan mereka rasa mereka benar. Mereka rasa mereka benar di atas petunjuk. Sebenarnya mereka telah tersesat jauh daripada agama Islam yang murni ni antum. Kenapa mereka boleh jadi sesat walaupun mereka baca Quran? Kerana mereka tidak mengambil kaedah-kaedah menafsir Al-Quran yang para ulama mufassirin letak antum. Dia tak tahu kaedah antum. Berapa banyaknya umat Islam yang tak tahu kaedah untuk menafsirkan Al-Quran. Saya ulang supaya antum lebih faham, antum lebih jelas tentang kaedah-kaedah untuk memahami Al-Quran. Kaedah-kaedah untuk mentafsir Al-Quran. Untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mesti ditafsirkan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Siapa yang tak dimasuk campur? Al-Quran mesti ditafsirkan oleh Al-Quran. Seperti tadi, saya baca surah Al-Hijr, kemudian saya baca surah At-Takasur. Ini kaedah dia. Quran mesti menafsirkan Al-Quran.
Antum boleh lihat di dalam tafsir Ibn Katsir, sangat menarik. Ibn Katsir bawa kaedah-kaedah bagaimana untuk kita menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran mesti ditafsirkan oleh Rasulullah, oleh junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara penafsiran yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran mesti ditafsirkan oleh para sahabat. Seperti Abdullah ibn Mas'ud, seperti Ibn Abbas, seperti Ubay bin Ka'ab. Ini semua para sahabat yang arif tentang ilmu Quran antum. Tentang ilmu Al-Quran antum. Yang keempat, barulah masuk para ulama yang menafsirkan Al-Quran. Para ulama bukan tafsir Al-Quran antum. Para ulama hanya mengimpun penafsiran Al-Quran dengan Quran, Nabi tafsir Quran, sahabat tafsir Quran. Mereka himpun antum. Mereka hanya menghimpun dan mereka membawa kepada kita tentang penafsiran yang benar. Jadi itu antum, kita kata, penulis kita kata takat kenal Allah Ta'ala saja tak cukup. Sebab hidayah yang terbesar apa dia? Beriman kepada Allah. Ini sebab-sebab orang mendapat hidayah. Jalan-jalan mendapat hidayah yang terbesar. Antum tengok, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Antum tengok. Ayat ni nak cerita tentang siapa? Tentang hati yang telah mendapat hidayah. Kenapa dia dapat hidayah? Sebab dia kenal Allah, dia beriman kepada Allah. Maka hati dia tu adalah hati yang tertunjuk kepada jalan bahagia di dunia dan akhirat. Allah sebut dalam Al-Syu'ara ayat 88-89, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Anda tengok. Tidak ada yauma hari. La yanfa'u. Yauma hari. Ini hari akhirat. La. Tak ada manfaat. Malun harta. Wala banun dan juga anak-anak. Tengok. Kenapa Quran banyak sangat disebut tentang apa? Tentang harta, tentang anak-anak ni. Dalam surah Munafiqun Allah sebut benda yang sama. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta, janganlah anak-anak dan harta menyebabkan kamu lalai ingat Allah. Kenapa Al-Quran banyak sebut tentang anak dan harta? Inna auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, harta kamu adalah ujian. Antum banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut tentang harta anak. Harta anak. Kenapa? Banyak sangat diberi peringatan kepada manusia tentang dua benda ni. Para ulama kita kata apa? Dua benda ni lah selalu yang menyebabkan manusia ni dia makin jauh daripada Allah. Dua benda ni lah akan menyebabkan manusia ni tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut banyak tentang dua benda ni antum. Illa kecuali man atallaha bi qalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini adalah satu benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Apa dia? Kita bila kembali pada Allah, kita mesti kembali dalam keadaan hati kita bi qalbin salim. Hati kita mestilah hati yang tunduk, patuh kepada Allah. Tengok. Dan penulis kitab kita kata, kita kena doa, Ya Allah, tunjukkanlah hati kami. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami, antum. Itu adalah sebab yang kedua, antum, yang kalau kita ada, maka itu akan menjadi sebab kita mendapat hidayah, antum. InsyaAllah antum, umur panjang, sihat badan, kita akan bersama lagi antum untuk kita ketahui sebab yang ketiga, keempat dan kelima. Ini antara sebab-sebab yang Allah Ta'ala jadikan
untuk memberi hidayah taufik kepada hati kita antum. Ini sebab-sebab dia antum. Dan Allah Ta'ala ni tak bergantung pada sebab antum. Tapi ini antara sebab-sebab mengapa orang mendapat hidayah. Yang pertama tadi apa antum? Yang pertama tadi kenal Tuhan. Kenal Rabb dia. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala ni antum? Mestilah Allah Ta'ala dikenali dengan apa? Dengan Tauhid. Tauhid apa? Tauhid Rububiyah. Kita kena belajar antum apa itu Tauhid Rububiyah. Kita kena belajar tentang apa itu Tauhid Uluhiyah. Kita kena belajar tentang apa? Tentang Tauhid Asma' wa Sifat. Bagaimana kita nak memahami nama-nama dan sifat Tuhan. Semua kita kena belajar antum. Kita tidak ada masa antum untuk melakukan perkara-perkara yang tak ada manfaat antum. Kita mesti tinggalkan perkara-perkara yang tak manfaat ni antum. Kemudian kita kata apa? Perkara yang kedua antum bukan setakat kenal, mesti beriman dengan Allah. Mesti beriman dengan Allah. Dan orang yang mana kenal dan beriman pada Allah, kata penulis kitab kita ni, dia tidak akan meninggalkan ibadah kepada Allah sampai mati antum. Walaupun pada keadaan dia sihat ke, sakit ke, senang ke, susah ke, dalam keadaan apa pun antum, dia akan sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala sampai mana? Sampai dia dapat melihat wajah Rabb dia dalam syurga. Mayat ini mati antum. Kita tidak ada pilihan antum untuk kita meninggalkan ibadah. Ya. Kita nak melakukan ibadah pada Tuhan, Allah Ta'ala bagi kelonggaran antum. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kamu. Maknanya dalam bab ibadah ni antum kita ada banyak pilihan. Sakit, apa kita perlu buat. Ini semua kelonggaran-kelonggaran, roksa-roksa yang Allah Ta'ala bagi kat kita antum. Yang penting, jangan sekali-kali kita tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan antum. Terutamanya ibadah apa? Ibadah salah ni antum. Ibadat salah. Seorang hamba mesti meletak dahi dia ke tanah. Menunjukkan kehinaan seorang hamba. Menunjukkan ketidakupayaan seorang hamba. Menunjukkan kita betul-betul bergantung pada Allah untuk mengurus hidup kita. Kita tidak boleh memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam apa keadaan sekalipun. Dalam suasana apa sekalipun. Tidak boleh antum. Sebab itulah berulang-ulang kali penulis kita duk kata, beribadahlah pada Allah sampai mati. InsyaAllah antum sihat badan, umur panjang. Kita akan bersambung lagi antum kepada perkara yang ketiga. Sebab-sebab kita mendapat hidayah. InsyaAllah antum saat lagi petang, lebih kurang dalam pukul 4, kita akan buat lagi kuliah antum. Kita akan sambung pula kuliah kita, apa dia? Waktu mustajab doa. Kita akan masuk bab waktu mustajab doa antum. Jadi kita nak gunakan masa kita antum yang berbaki ni antum untuk kita belajar lagi tentang agama kita antum, yang benda-benda macam ni antum akan menjadi satu benda yang dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti antum. Bukan setakat di akhirat antum, benda-benda majlis-majlis ilmu macam ni dapat menolong kita ketika kita nak menghadapi sakratul maut. Allah Ta'ala insya-Allah, amin, akan memudahkan urusan kita antum dalam keadaan yang genting nak meninggalkan dunia ni antum. Allah Ta'ala akan bantu kita antum, bukan setakat nak tinggalkan dunia bila di alam barzah. Dengan kita banyak duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni antum, dengar Quran dan sunnah, mendekatkan diri pada Tuhan, doa pada Tuhan. Mudah-mudahan jalan yang kita pilih ni antum, Allah Ta'ala akan kekalkan kita sampai akhir umur kita. Hari kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.